Ya Islam. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berevolusi dalam memperkenalkan jenamanya kepada pendengar. Bermula dengan IKIM.FM pilihan utama semenjak dari penubuhannya, kepada IKIM FM pilihan utama anda setelah 6 tahun bersiaran. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pendigitalan radio, Institut Kefahaman Islam Malaysia sekali lagi memberikan nafas baru kepada jenama radionya dengan memperkenalkan Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami pada 18 Februari 2019. Para pendengar yang masih setia Kini, Radio IKIM bukan sekadar boleh didengari menerusi saluran frekuensi, bahkan lebih meluas ke serata dunia menerusi aplikasi radio dalam talian. Dengarkan IKIM di mana jua. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-21. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ketika kita leka menikmati pelbagai juadah makanan, terdapat saudara kita yang sedang menangis kelaparan. Bayangkan, mereka mengharapkan untuk menerima daging korban setiap tahun. Sebenarnya, ibadah korban ni banyak kelebihan kepada mereka yang buat korban. Setiap helai bulu tunakan korban, kita dapat satu kebaikan. Dan ini merupakan amalan yang sangat dicintai Allah pada bulan Zulhijjah. Apa tunggu lagi? Sertai rezeki korban anjuran Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03 8926 3434 atau layari www.islamic-relief.org.my. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kembali bersama Dr. Dampian di Warna Pagi, dan ini adalah segmen Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Dan pagi ini tajuk doa untuk baling kita bawakan untuk sahabat-sahabat sekalian. Tingkatkan cakna dan prihatin kita. Betul, sahabat kita Muhammad Haris Syarim, pengurus pejabat ketua pegawai eksekutif Islamic Relief Malaysia, bersama dengan kita secara langsung dari Baling yang sedang bersedia sekarang ni. Assalamualaikum Brother Haris. Waalaikumsalam, DJ Pian, DJ Luqman, pendengar sekalian. Masya Allah, dah macam ada laporan penting yang nak disampaikan tu. Di mana lokasi kita ni, Brother Haris? Kita sekarang berada di tepi Sungai Kupang, yang berdekatan dengan Iboy, di mana terjadinya tragedi kepala air dan juga banjir di Baling, Kedah. Masya Allah, betul yang baru-baru kita nampak bila kepala air tu lalu, rumah-rumah habis dihapuskan dalam sekelip mata. Ada yang terkorban daripada insiden ataupun tragedi tersebut. Kita doakan semoga sahabat-sahabat kita di sana sihat sejahtera, insya-Allah. Bila tengok keadaan ni, saya sangat-sangat terharu lah dengan apa yang berlaku kan, dan sedih lah dengan apa yang berlaku. Tapi itulah kita nak kongsikan pada hari ini, ceritakan pada hari ini. Kita bertajuk hari ini doa untuk baling sebenarnya. Mungkin apa yang kita nak kongsikan sebagai mukadimah kita pagi ni, Brother Haris, silakan. Silakan Haris. Okey, baik. Pertama sekali nak ucapkan terima kasih kepada semua peserta korban, rezeki korban pada tahun ini. InsyaAllah Islamic Relief sedang melaksanakan ibadah tersebut di 31 buah negara. Dan untuk di Malaysia ni, kita akan anjurkan ibadah korban di salah sebuah kampung Iban di Batu Lintang, Sarawak, yang mana penerimanya adalah 200 keluarga Islam dan kebanyakannya adalah mu'alaf. Istimewanya, ini adalah kali pertama mereka akan menerima daging korban hasil daripada sumbangan anda semua, insya-Allah. Jadi memori indah lah sebagai mereka yang telah revert dan kemudian mendakap keindahan Islam ini, terima pula hadiah daripada peserta-peserta korban kita, insya-Allah. Dan pastinya itu juga hadiah ataupun sumbangan daripada penyumbang budiman kita yang sentiasa setia bersama Islamic Relief Malaysia untuk rezeki korban kali ini. Rezeki bedah korban pula untuk Islamic Relief Malaysia macam mana agaknya di dalam dan luar negara setakat hari kedua Raya Aidil-Adha ni, Haris? InsyaAllah, walaupun dalam keadaan kesukaran, kita tahu ada negara-negara yang sekarang ini dalam keadaan kritikal disebabkan bencana alam dan juga krisis bersenjata, keselamatan dan sebagainya. Tetapi Islamic Relief di 31 buah negara, insya-Allah kami cuba sedaya upaya untuk memastikan semua haiwan korban dan bahagian korban ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi untuk tahun ini lebih daripada 1,200 bahagian yang akan kita
agihkan kepada penerima manfaat yang kita tahu dalam keadaan kebuluran, kelaparan dan juga malnutrisi, kekurangan zat. Jadi dengan adanya sedekah ataupun sumbangan daging kurban, insya-Allah akan memenuhi keperluan kehidupan mereka. InsyaAllah dan walaupun mungkin ada kita biasa dengar inilah sekali inilah dapat daging korban sempena Aidiladha. Jadi tahniahlah para penyumbang kita sekali lagi, dan juga tahniah pada semua sukarelawan dan petugas Islamic Relief Malaysia seluruh dunia untuk amanah yang digalas sebaik mungkin. Dan kita kembali ke Baling, kita cerita tentang sahabat-sahabat kita yang diuji juga di Baling dalam tragedi yang berlaku, bencana yang tidak langsung diduga berlaku baru-baru ini. Mungkin Haris ada laporan terkini bagaimana di sana, Haris? Baik, kalau saya boleh ceritakan detik tanggal 4 Julai yang lepas, pada minggu lepas hari Isnin, yang mana pada pukul 3 atau pukul 4 mengikut saksi ataupun penduduk di sini, air telah pun meningkat dengan sangat mendadak, dan kemudian arus kepala air ini membawa banyak balak-balak besar kan, yang mana balak dan juga air yang kuat ini menghentam dan menghempas jambatan. Kalau boleh kita akan tunjukkan sebentar saja lagi, yang mana dia boleh memusnahkan rumah atau apa sahaja yang berada di laluan Sungai Iboi ataupun Sungai Kupang ni. Jadi di situlah kita dapat laporan lebih kurang 15 buah rumah musnah, maksudnya memang tak ada tapak langsung. 18 buah rumah rosak teruk yang perlukan major reconstruction ataupun pembinaan semula, dan juga lebih kurang 770 buah rumah mengalami kerosakan kecil dan sederhana. Jadi ini anda boleh bayangkan, rumah ni bukanlah rumah sekadar struktur, tetapi ia adalah simbol kehidupan sesebuah keluarga itu, yang mana sepanjang 58 tahun tak pernah ada peristiwa seperti ini, tetapi kita pun dapat tahu ini sangat tragik, sangat dahsyat. Bahkan ada 3 orang anak beranak yang telah dihanyutkan dek kepala air yang sangat ganas ini. Maknanya dia berlaku tanpa disangka-sangka, tak pernah pun berlaku setragik itu yang macam Brother Haris sebutkan tadi, tapi itulah ujian besar untuk sahabat-sahabat dan saudara kita di sana. Okey Haris, kita nak tahu jugalah Haris, macam mana gerak kerja IRM untuk membantu mereka yang berada di Baling sekarang ni. Baik, kami telah pun berada di lokasi pada hari Khamis, 3 hari selepas berlakunya tragedi ini, dan kami dah melakukan penilaian kecemasan untuk mengenal pasti dan juga untuk mendapat maklumat yang lebih mendalam tentang apakah bantuan yang sepatutnya diberikan, bilangan keluarga dan sebagainya. Dan insya-Allah dan alhamdulillah juga terima kasih kepada penyumbang, kita telah pun bekerjasama dengan penduduk dan juga wakil sukarelawan di sini, dan yang mana kami menjalankan dapur umum untuk menyediakan makanan panas kepada keluarga yang terjejas, sukarelawan dan juga petugas barisan hadapan seperti ATM dan TDRM, yang mana mereka bertugas sewaktu operasi banjir ini. Alhamdulillah kita sediakan makanan sarapan, makanan tengah hari dan juga makan malam buat mereka. Sebab kita tahu bila jadi banjir ni, kita tak boleh anggap yang mana bila mereka pulang ke rumah mereka terus boleh masak, sedangkan dapur belum lagi siap dibersihkan ataupun tongges dah dihanyutkan. Jadi mereka ni tak ada kemampuan untuk menyediakan makanan sendiri. Jadi dengan adanya dapur umum dengan kolaborasi beberapa NGO termasuklah Malaysian Relief Agency MRA, Bulan Sabit Merah Malaysia, Majlis Belia Daerah Baling, Majlis Belia Negeri Kedah dan juga Belia 4B, kita berjaya untuk memberi sumbangan makanan panas ini kepada penduduk yang memerlukan. Maknanya ada masak-masak juga, kita gotong royong kan untuk bantu saudara-saudara kita yang diuji dengan banjir. Betul kata Haris, kita nak tolong dia orang bagi makanan, dapur pun tak ada lagi, dapur pun tak ada, nak tidur pun tak boleh, apatah lagi nak memasak di rumah. Itulah tu kan nak masak, dia orang nak kemas-kemas tempat tidur kan, tilam, katil dan sebagainya. Jadi kita turut bersimpati dengan apa yang berlaku pada mereka. Sebelum kita berehat ni, yang putih-putih, kemah putih belakang tu, ada apa belakang tu agaknya, Haris? Okey, kemah putih sebenarnya di situlah tempat untuk orang awam ataupun penduduk yang berada di daerah-daerah sekitar Baling ni mengagihkan sumbangan di sana. Dan kalau di sebelah kanan saya ni pula, ini adalah kemah di mana menjadi pusat operasi bagi Angkatan Tentera Malaysia. Kerana kalau kita boleh lihat, kita ada pasang
Jambatan Beli ataupun Jambatan Besi Sementara, kerana kita tahu jambatan ni musnah, untuk membenarkan penduduk daripada Kampung Iboi dan juga Kampung Bobak yang mana dipisahkan oleh Sungai Kupang untuk melintasi kedua-dua kampung ni. Sebab di sebelah Kampung Iboi ada sekolah, di sebelah Kampung Bobak pula ada masjid. Jadi mereka memang perlu melintasi sungai ini untuk pastikan urusan kehidupan mereka berjalan dengan baik. Secara peribadi Haris, bagaimana anda sendiri melihat situasi yang berlaku di Baling ni sebelum kita berehat ni? Okey, kalau tanya saya menjelang Aidil Adha ni, walaupun dalam suasana raya ini diraikan, tapi saya boleh lihat penduduk-penduduk yang masih lagi ditempatkan di PPS meraikan dan merayakan Aidil Adha ni dalam keadaan hiba, sedih dan sangat sebab. Kerana mereka tahu, habis raya ni pun mereka belum tentu ada rumah lagi untuk dihuni, dan ada antara mereka yang terpaksa pulang ke rumah keluarga ataupun jiran-jiran. Dan kalau saya boleh tengok semalam tu, hinggakan kita sempat untuk singgah ke pusat penempatan di Surau An-Nur. Waktu mereka tengah berada di pusat penempatan tu, dalam kemah tu pun mereka dengar bunyi takbir dialunkan. Jadi mereka sebab 57 tahun, ada saksi tu 57 tahun tinggal di rumah mereka ataupun di Baling ni. Setiap tahun itu merayakan di rumah, tapi kali ini suasananya sangat berbeza dan sangat menghibahkan. Mereka beraya di pusat pembinaan sementara. Masya Allah, itu kisah dari Baling. Dan kita nak berehat kejap. Kejap lagi kita akan kembali. Mungkin Haris nak bawa kita jalan-jalan tengok persekitaran bagaimana di suasana di tebing Sungai Kupang, Kampung Iboi di Baling, untuk kita tinjau dan juga kita teruskan doa untuk Baling, untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia pagi ni. Kita berehat kejap, Haris. Okey, kembali selepas ini di Warna Pagi Radio Kim. Inspirasi Inforia Islami. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Ketika kita leka menikmati pelbagai juadah makanan, terdapat saudara kita yang sedang menangis kelaparan. Bayangkan, mereka mengharapkan untuk menerima daging korban setiap tahun. Sebenarnya, ibadah korban ni banyak kelebihan kepada mereka yang buat korban. Setiap helai bulu tunakan korban, kita dapat satu kebaikan. Dan ini merupakan amalan yang sangat dicintai Allah pada bulan Zulhijjah. Apa tunggu lagi? Sertai rezeki korban anjuran Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03 8926 3434 atau layari www.islamic-relief.org.my. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wudu. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wudu tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wudu. Buku baru terbitan IKIM bertajuk Model Pendidikan Islam Pembina Peradaban. Buku ini merupakan rangkuman perbincangan tentang elemen-elemen penting dalam pendidikan Islam. Antaranya ialah pengaruh pemikiran dan ideologi, peranan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan banyak lagi. Anda boleh dapatkan dengan cara WhatsApp 011 576 95400. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Lut dan Pian, dan terima kasih kami ucapkan kepada sahabat-sahabat semua kerana setia bersama dengan kami untuk Suara Kemanusiaan IRM Doa untuk Baling. Ya, Mai, kita pergi Baling, Mai. Kita pergi ziarah sahabat-sahabat kita di sana bersama Brother Haris, merupakan pengurus pejabat CEO Islamic Relief Malaysia di tebing Sungai Kupang, Kampung Iboi, Baling. Masya Allah, berada gigih betul Brother Haris pagi ni bawakan kita ke Baling, bercerita tentang macam mana agaknya kita boleh bantu sama-sama saudara-saudara kita di Baling. Macam mana agaknya kalau boleh ceritakan kesiapsiagaan yang sepatutnya kita semua siapkan diri untuk sebarang bencana yang tak diduga, Brother Haris. Untuk menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan, Haris. Okey, kami berada di sini sebenarnya untuk menjadi suara ataupun jambatan kepada penduduk kampung Iboi dan juga Bobak dan 17 lagi kampung yang terjejas. Jadi
bagi sesiapa yang ingin membantu, saya kira ini adalah panggilan untuk kita semua. Bagaimana bila jadinya banjir ini, panggilan untuk Islamic Relief terus turun ke sini dan melakukan penilaian bekerjasama dengan penduduk di sini, sukarelawan dan beberapa NGO untuk kita agihkan bantuan. Tetapi kita harus ingat, bantuan untuk pembangunan semula dan juga pemulihan pasca bencana ini memerlukan komitmen, dana dan lebih ramai lagi tenaga untuk sama-sama kita gemblim bagi membantu penduduk di sini. Jadi kita jangan hentikan bantuan ini sekadar seminggu ataupun 2 minggu, mungkin ia akan memakan masa ataupun mengambil masa yang lebih lama lah. Jadi untuk anda yang ingin membantu sahabat-sahabat kita yang sekarang ini berada di Baling, anda kena dapatkan maklumat daripada NGO dan juga sukarelawan yang berada di lapangan. Dapatkan maklumat yang tepat, pastikan NGO yang anda ingin sertai itu NGO yang disahkan, ada pendaftaran yang legit dan sebagainya. Dan kemudian pastikan anda dalam keadaan cukup sihat dan juga cukup kuat untuk berada di sini. Sebab kita tak naklah jadi orang yang perlu diselamatkan pula selepas tu kan. Dan kemudian kalau kita lihat pada malam semalam pun, kalau saya boleh kongsikan, sebenarnya banyak lagi rumah yang belum dibersihkan sebab ada yang masih air digenangi air. Tapi kita tahu dalam beberapa minggu ni, biasanya selepas bencana, minggu yang pertama ni adalah minggu untuk kita bersihkan rumah, buang semua barang-barang yang telah rosak keluar daripada rumah, dan juga rumah ni perlu dibersihkan. Betul. Jadi ini bukanlah saya nak cakap apa. Kadang-kadang 10 orang sukarelawan tu hanya cukup untuk bersihkan satu rumah saja. Sedangkan di Baling ni yang kotor, yang terjejas ada lebih kurang 770 buah rumah yang dilaporkan. Jadi anda boleh bayangkan banyak sebenarnya yang masih perlukan bantuan kita. Haris, kalau Haris boleh kongsikan berapa ramai tim daripada IRM yang berada di Baling sekarang ni? Buat masa ni saya berada di sini seorang saja, tetapi insya-Allah lepas ni akan ada trip susulan daripada Pegawai Islamic Malaysia lah untuk kita buat bantuan-bantuan susulan. Kira sekarang ni assessment berada di sana, melihat apa yang diperlukan, bagaimana koordinasi dengan rakan-rakan NGO lain dan juga pihak keselamatan boleh disusun atur untuk langkah-langkah berikutnya. Ada hari sempat tak jumpa orang kampung ni? Sahabat kita pun ada, sahabat kita dari Kampung Pisang katanya pun terlibat juga, rumah beliau pun turut kena banjir, terkesan dengan banjir, kata syukur alhamdulillah ni, masya-Allah. Macam mana kalau Brother Haris sempat tak jumpa orang-orang kampung, mungkin tanya luahan mereka yang mereka kongsikan? Mungkin inilah dia nak luahkan perasaan kan. Macam mana Haris boleh kongsikan? Okey, kalau detik 4 Julai tu mereka nampak satu seolah-olah bunyi dentuman letupan yang mana itulah waktu balak dan juga kayu-kayu besar ni menghentam titi itulah jambatan tu. Bahkan tempat yang samalah, lokasi yang sama dekat jambatan sementara. Di sini. Jadi di kawasan latar Celak ni saja ada lebih kurang 7 rumah yang telah dihanyutkan. Jadi anda boleh bayangkan, kalau kita boleh tengok visual-visual yang dimuat naik di dalam social media, seolah-olah ada banyak gelombang dan juga ombak-ombak yang berada di sungai yang memusnahkan rumah. Jadi kita tengok ada antara mereka yang nangis, menjerit, ketakutan disebabkan bencana yang maha dahsyat ni. Tetapi kalau boleh saya kongsikan juga pengalaman alunan takbir dan juga khutbah yang dibacakan oleh imam di masjid sekitar Baling ni sangat-sangat sangat-sangat kuat mesejnya. Menyatakan bahawa dalam keadaan ini, hujan inilah kita semua harus bersatu padu, perlu kembalikan semangat kerjasama. Bahkan dalam merayakan Idul Adha ni perlu kita raikan juga semangat-semangat untuk memberi, berkongsi dan juga berkorban. Kalau tak mampu duit, tenaga. Kalau tak mampu tenaga, doa. Sebab itulah hari ini segmen kita, slot kita doa buat Baling. Kerana doa ni sangat penting untuk mereka dan akan menyebabkan mereka lebih motivasi untuk membina semula kehidupan mereka selepas ditimpa bencana yang maha dahsyat ni. Untuk sahabat-sahabat kita yang mendengar dan juga anda boleh tonton di Facebook Live kita saat ini, Brother Haris berada di tebing Sungai Kupang di Kampung Iboy Baling, di mana belakang tu ada jambatan itulah yang habis hancur sewaktu kepala air merempuh jambatan tersebut. Sekarang ni ada titi. Sementara Brother Haris. Haris, kalau pusing-pusing sikit. Boleh pusing-pusing tak kamera sikit? Kita nak tengok keadaan sekeliling. Pusing-pusing sikit, tengok macam mana keadaan suasana. Cuaca macam mana Haris kat sana sekarang? Sebenarnya cuaca semalam 2 hari lepas cerah hingga hari ini.
Tetapi pada hari ini dia sedikit redup. Jadi penduduk pun macam sejak malam tadi berjaga-jaga sebenarnya, takut ada gelombang yang kedua. Sebab kalau diikutkan gelombang yang kedua ni lebih bahaya. Sebab kedalaman sungai ni dia cetek. Bila mana dia dah membawa telah banyak pasir-pasir mendap, jadi kedalaman tu jadi cetek. Jadi bila ada yang kedua, mungkin limpahan tu lebih dahsyat lah. Dan diberitahu oleh penduduk sekitar sendiri bersama-sama dengan saya, Encik Supian yang menjadi saksi kejadian ini, menyatakan bahawa tempat ni dulunya cantik macam latar kijang di Cameron Highland dan juga museum di Hulu Langat. Tetapi sekarang ni anda boleh tengokkan dalam visual ni, bagi pendengar IKIM mungkin boleh lihat video ataupun visual susulan di Facebook Islamic Relief dan juga IKIM. Anda boleh lihat dia jadi seolah-olah dataran pasir saja. Tak ada landscape, tak ada batu. Maknanya dulu dia menghijau kan. Cantik lah dulu lah. Ini adalah kawasan peranginan yang sangat cantik di Baling ni. Ya, penuh dengan batu-batu besar. Tapi anda tengok sekarang ni, batu semua dibawa oleh kepala air. Dah tak ada batu dah. Masya Allah. Dah tak ada latar dah. Habis semua begitu saja. Sekelip mata ya, Brother Haris. Dan macam Haris sebutkan tadi, nak memulihkan kembali keadaan tu bukan sekejap waktu yang perlu diambil, makan masa yang lama. Dan juga insya-Allah, sebab itulah kita sangat-sangat perlukan sumbangan dan keprihatinan saudara-saudara, sahabat-sahabat kita seluruh negara untuk membantu menerusi usaha Islamic Relief Malaysia juga. Macam mana cara kita, Haris, kalau kita boleh kongsikan sikit info penting untuk ni nak membantu? Okey, insya-Allah kita daripada Islamic Relief kita akan aturkan dan juga susunkan intervensi yang bersesuaian dalam keadaan yang terdekat ini buat penduduk di Baling. Kerana kita tahu, macam saya ceritakan tadi, di sini saja ada lebih kurang 17 kampung. Kalau ada NGO satu kampung pun, kita mungkin akan mengambil masa berbulan-bulan. Jadi kita sangat harapkan sokongan dan juga dana daripada orang ramai. Jadi bagi siapa yang ingin mengirimkan bantuan anda melalui Islamic Relief, boleh terus pergi ke tabung bantuan kecemasan lokal ataupun local emergency relief yang kami buka di website kami www.islamic-relief.org.my, ataupun boleh terus hubungi pejabat kami yang sekarang ini dibuka 03-8926-3434 untuk mendapatkan maklumat lanjut, dan ataupun anda boleh ikuti perkembangan berkenaan dengan bantuan ini di media sosial kami yang berkenaan. Jadi doa buat Baling sekarang ini sangat diperlukan. Jadi ayolah kita tanda tangan, kerana kita tak tahu, mungkin ada yang tercicir yang kita tak nampak. Mungkin ada yang tertinggal yang kita tak dapat capai lagi. Jadi kita perlukan sumbangan orang ramai ataupun tenaga daripada sukarelawan yang berkelapangan untuk turun ke sini dan membantu dalam usaha pembersihan, pembangunan semula dan juga pemulihan, insya-Allah. Okey, Haris, sebagai penutup, Haris, apa yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri temu bual kita ni? Doa dan pesanan untuk semua. Baik, bagi penduduk di Baling ni, bagi saya, kita perlu tahu yang mereka sekarang ni dalam keadaan sebab hibah dan juga sedih. Ada antara mereka yang kehilangan segala-galanya, tetapi pernah saya berjumpa dengan seorang pakcik mengatakan bahawa, biarlah Haris, saya ni dah tak ada rumah, saya ni kereta saya pun dah dibawa dengan kepala air dan sebagainya. Apa-apa pun saya mungkin tak boleh bekerja buat masa ni kan, sebab nak bersihkan rumah dan sebagainya. Tetapi kita semua ada Allah. Kita ada Allah yang akan bantu kita. Kita ada Tuhan. Jadi itulah yang menguatkan semangat pakcik ni untuk terus bangun daripada bencana ini, dan ini adalah pengajaran bagi saya juga. Sedangkan orang mungkin memahami bantuan ni datang daripada NGO, sedangkan bila kita turun ke lapangan, beramah mesra dan juga bersahabat dengan penduduk sekitar ni, banyak sebenarnya kita boleh belajar daripada mereka. Dan inilah cara Islamic Relief menyantuni dan juga memberi khidmat kepada guru-guru kami yang sekarang ini sedang diuji oleh Tuhan. Kerana kenapa mereka guru? Mereka ni memberi pengajaran yang besar untuk sama-sama kita bersyukur, berkongsi dan juga berkorban sewaktu Aidil Adha ini. Jadi laungan takbir di bumi Baling ni sangat istimewa buat saya sendiri pada kali ini, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan sumbangan daripada anda semua. Mudah-mudahan doa untuk Baling ini sampai buat mereka. Amin. InsyaAllah. Dan Haris pun begitu juga, kita doakan selamat, sihat dan kuat sentiasa untuk berada di sana menyampaikan kabaran terkini dan terbaik. Dan untuk sahabat-sahabat di Baling, moga Allah Ta'ala sentiasa memelihara kalian semua, insyaAllah. Haris, tolong sampaikan salam kami kepada penduduk di sana. Dan insyaAllah semuanya okey. Dijeluk.
Jadi Pian dan semua pendengar doakan untuk Islamic Relief dan sahabat-sahabat NGO yang berada di lapangan. InsyaAllah. Kalau nak menyumbang, nak membantu boleh hubungi 0389263434 ataupun WhatsApp 0119379788 dan juga layari semua media sosial Islamic Relief Malaysia. InsyaAllah. Ada banyak maklumat di situ yang Brother Haris dah sampaikan sebentar tadi. Terima kasih Haris. Jumpa lagi Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita langsung dari Baling bersama Brother Haris Syarim yang merupakan pengurus di Pejabat CEO Islamic Relief Malaysia. Ya, dan itu menutup Terai Warna Pagi kita pada hari ini. Saya rasa macam terkesan lah dengan apa yang berlaku di Baling. Dan terima kasih Haris atas perkongsian laporan tersebut. Dan itu menutup Terai Warna Pagi kita pada hari ini. Dan terima kasih sahabat-sahabat kerana bersama-sama menemani Lut dan Pian di hari cuti anda. Kan insyaAllah hari tasyrik pertama hari ini. Teruskan imarahkan Aidul Adha kita dengan ibadah korban. Moga Allah Ta'ala terima ibadah kita semua. Amin. Yati akan temankan anda 10.1 Aspirasi 10.1 sebentar lagi bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin memulakan segmen Pesona di Zara.